sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Jazakallahu khairan pengacara majlis pada malam ini, yang saya hormati pengurusi Masjid Al-Muttaqin, yang saya hormati Tuan Imam keseluruhan ahli pimpinan pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan punya dunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sakinah, orang yang tenang, menjadikan kita orang yang menghargai segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu akan dapat melihat bagaimana manusia akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, wa bihamdi, maka bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, maka kamu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita bertemu pada malam ini dalam sesi ceramah, tazkirah, mau'izah ataupun peringatan. Kita hanya berkongsi sahajalah pada malam ini. Saya nak mengajak, saya tak erti ramai tok-tok guru mai datang mengajak tuan-tuan. Jadi saya datang pada hari ini tuan-tuan untuk berkongsi-kongsi sahajalah. Mudah-mudahan perkongsian kita ada manfaat insya-Allah. Malam ni saya ingat ni kali pertama saya hadir ke masjid ini. Malam marin saya baru sampai, pagi tadi saya baru sampai daripada Sarawak. Saya sampai pukul 4 pagi, kemudian terus kuliah subuh di Jitra, masjid apa saya tak ingat. Jadi malam ni dengan tuan-tuan, dan lepas ni saya nak terus bergerak pergi ke Ipoh. Ada program di kawasan Al-Barakah Ustaz Kazim esok.
sampai malam esok insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini kita tak ada tajuk yang khusus, tapi saya berhajat dan juga berniat untuk membacakan satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka inilah yang mengharapkan rahmat daripada Allah, wallahu ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang nak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, ada 3 ciri dia. Kita hidup ni tuan-tuan rugi kalau kita tidak menggarap rahmat daripada Allah. Orang yang paling malang dalam kehidupan dia tuan-tuan adalah orang yang tidak mendapat redha daripada Allah. Sebab itu kita masuk bulan Ramadan, habis saja Ramadan, yang kita nak di dalam bulan Ramadan itu apa tuan-tuan? Iaitulah yang disebutkan oleh pentafsiran beberapa orang ulama, Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ramadan ni dia ada 5 benda. Bila kita keluar daripada Ramadan ni, kita menggarap 5 benda ni. Yang pertama, Ra. Ra itu apa? Redha Allah, redha daripada Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala izin, ada benda yang Allah Ta'ala redha. Ada benda yang Allah Ta'ala izin tapi dia tak redha. Ada benda yang Allah tak izin tapi dia redha. Ada benda yang Allah tak izin dan tak redha. Tuan-tuan boleh faham? Ada benda yang Allah Ta'ala izin dan redha. Macam tuan-tuan mai datang malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan datang pada malam ni, agak-agak benda yang kita buat pada malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala redha tak? Allah Ta'ala redha ke tidak? Redha. Dan Allah Ta'ala izinkan tuan-tuan lakukan benda ni malam ni. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan, Allah Ta'ala lancarkan perjalanan kereta kita, motor kita sampai dekat rumah Allah SWT mudah. Jadi Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala izin. Ada benda yang Allah Ta'ala izin tapi dia tak redha. Orang yang melakukan maksiat. Tuan-tuan, orang yang buat maksiat ni, Allah Ta'ala izin tak benda tu berlaku? Allah Ta'ala izin. Tapi Allah Ta'ala redha ataupun tidak? Dia tak redha. Ada benda yang Allah Ta'ala redha tapi dia belum izin. Saya yakin tuan-tuan yang duduk dekat depan saya ni, tuan-tuan berhajat dan juga bercita-cita, kalau duit kita ada lebih, kita nak sekali lagi bawa satu keluarga kita pergi ke Mekah buat umrah. Betul tak? Betul ke tidak? Yes. Bila tuan-tuan ada niat macam tu tuan-tuan, maka benda tu Allah Ta'ala redha. Tapi Allah Ta'ala belum izinkan keuangan kita cukup. Ada benda yang Allah Ta'ala tak izin dan ada benda yang Allah Ta'ala tak redha. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, biar kita buat benda yang Allah Ta'ala izin dan benda yang Allah Ta'ala redha. Sebab itu manusia yang hebat, manusia yang cemerlang adalah mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya bukan orang banyak duit. Orang yang kaya bukan rumah bertingkat-tingkat, kereta bersusun kilat-kilat, duit berkepuk berlipat-lipat, bini 4 pun bukan. Tapi orang yang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marda ma qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Nabi.
Nabi kata siapa reda dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan dia, maka dialah orang yang paling kaya. Siapa dia orang paling kaya dalam hidup, tuan-tuan? Orang yang reda dengan apa Allah Ta'ala kurniakan dalam hidup kita. Sebab itu, tuan-tuan, apa konsep kat situ kita nak bawa? Iaitulah konsep adalah syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, syukurlah, bila kamu syukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Redha, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan isteri kita redha dengan bini kita, betul tak? Itulah bini kita. Saya tak tahu nak cakap lagu mana, ustaz. Awak pakcik tak tahulah, ustaz. Baru nikah hari ni, ustaz, esok meninggal dah. Redha. Itulah anak kita, tuan-tuan, redha. Ada orang dia tak bersyukur dengan anak. Saya buat motivasi, tuan-tuan, seluruh Malaysia. Saya jadi panel khas penceramah Jabatan Ketua Menteri Melaka, tuan-tuan, masuk tahun yang ke-11. Saya buat program. Baru ni saya program hampir sebulan di negeri Sarawak. Sampai kerajaan negeri Sarawak bagi saya tauliah mengajar lah, tuan-tuan. Dapat 2 tahun. Punya lamanya ceramah sampai sebulan, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, tauliah saya siap, senang. Saya kata tak apa, boleh. Saya jadi ikon AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, tahun ni tahun yang ke-5. Saya program dengan budak-budak dadah, tuan-tuan. Saya program hampir setiap bulan. Program saya akan ceramah dekat Puspen. Hampir setiap bulan program saya akan ceramah dekat Q&K. Tahu Q&K? Ni tempat geng-geng mak dadah. Baru ni saya jumpa, tuan-tuan, 200 orang bekas penagih dadah masih dalam tempoh rawatan. Biasalah budak-budak dadah, budak-budak geng-geng belia ni, tuan-tuan. Mata semua steam. Mata semua steam macam ni. Saya kata, hampa faham? Dia kata, faham, Ustaz. Steam pun faham, tuan-tuan. Yang buat kita kecewa, tuan-tuan, yang masuk dalam Puspen, Pusat Serenti, tuan-tuan, 95% anak-anak muda remaja Melayu Islam. Anak-anak muda remaja Melayu Islam. Saya pengalaman dunia motivasi ni, tuan-tuan. Saya pernah jumpa budak darjah 1 isap rokok, hak tu biasa. Bukan tingkatan 1, darjah 1. Saya pernah jumpa budak darjah 2, tuan-tuan tahu, dia minum arak. Anak Melayu Islam darjah 2 minum arak. Saya pernah jumpa. Dia bawa motor, dalam motor ni, tuan-tuan, 2 tin arak dalam motor. Dahsyat. Saya kata, dek, hamil mana? Dia kata, main rumah. Ni hang nak pergi mana? Dah lipat dengan kawan. Ni air apa ni? Dia kata, ustaz macam tak tahu. Tu dah dia habaq lagu tu. Saya kata, mana hang dapat air ni? Dia kata, ambil dalam peti ais di rumah. Bapak dia beli. Tuan-tuan, ni realiti. Pengalaman saya tak nak sebut dekat mana, tuan-tuan. Budak darjah 4 buat pengakuan dengan kita, dia pernah berzina. Tuan-tuan boleh bayang tak darjah 4? Bukan tingkatan 4, tuan-tuan, darjah 4. Saya ceramah dekat satu tempat di Kuala Lumpur. Tengah ceramah motivasi budak tingkatan 5, tuan-tuan. Ada seorang budak, dia bangun, dia pergi tandas. Saat dia bangun, dia pergi tandas. Seorang lagi dia bangun, dia pergi wilayah. Saya kata, wah, dia ni duduk tak diam. Habis tu cikgu dia bagi tahu, cikgu dia kata, ustaz minta maaf ustaz, jangan terkejut. Hak 2 orang yang bangun, ustaz, dia ni tengah mengandung 7 bulan. Tuan-tuan boleh bayang. Hak ni realiti anak-anak remaja Melayu kita, tuan-tuan. Disebabkan apa dia, tuan-tuan? Disebabkan iman. Sahabat kita Ustaz Haslin Bollywood, tuan-tuan kenal Ustaz Haslin Bollywood, Haslin Bahri. Dia kata, Syekh, anta pergi dekat tempat ana. Saya kata, awak ustaz? Dia kata, apa ustaz pergi dekat tempat ana, ustaz? Budak sekolah rendah. Dia main, tak maaf tuan-tuan saya sebut, dia main rabur-rabur. Hak laki dia rabur, hak perempuan. Rabur sebelah, tuan-tuan, RM5.
Kalau ambil package 2 tuan-tuan, RM9.50 kurang 5 kupang. Ni realiti tuan-tuan. Kalau hak belah bawah RM14, entah mana dia dapat harga pun tu tak tahu tuan-tuan. Ini realiti. Sebab apa? Sebab mentaliti hari ni tuan-tuan, yang membimbangkan masyarakat kita ni tuan-tuan, apa dia? Orang yang tidak menghargai dan tak reda dengan apa Allah Ta'ala bagi. Bahkan dia nampak orang lebih daripada dia. Dari sudut harta, maka dia akan pulunlah berapa banyak harta di atas muka bumi, sehinggakan tanggungjawab untuk menguruskan keluarga itu hilang entah ke mana. Ni masalah. Sebab itu hidup kita reda dengan apa Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Allah Ta'ala adakan kita ada rumah, syukur. Jangan kita bandingkan rumah kita dengan rumah orang. Allah Ta'ala berikan kita ni kereta ni tuan-tuan, Allah syukurlah nikmat kereta ni tuan-tuan. Jangan bandingkan kereta kita ni dengan kereta orang. Allah Ta'ala bagi dah. Tidak. Dia kata, ustaz, dia ni kaya ustaz. Tuan-tuan pernah jumpa orang kaya? Saya pernah jumpa orang kaya tuan-tuan. Allah, rumah dia tuan-tuan 18 bilik. Rumah dia 18 bilik. Apa tuan-tuan fikir orang kaya tuan-tuan, setiap hari dia tukar tidur setiap bilik lain-lain ke tuan-tuan? Tak, dia tidur bilik hak satu. Syukur. Allah Ta'ala jadikan anak kita tuan-tuan, dalam keluarga dia macam tu. Allah Ta'ala jadikan 5 orang anak, 4 orang pandai, mesti ada seorang ni tak berapa cerdik. Betul tak? Betul tak? Ha? Dulu saya ceramah motivasi di Perlis. Ada seorang ibu, dia main datang, dia kata, ustaz, makcik tak tahu nak abang lagu mana. Saya kata, try makcik abang lagu apa-apa pun. Dia kata, bukan lagu hak tu ustaz. Saya ni orang Melaka, kahwin dengan orang Kubuk Panjang. Ni orang Pokok Senar. Isteri saya orang Bukit Lada. Baru nak belajar cakap-cakap Kedah lah, 4-5 tahun ni. Betul tak? Rupanya baru tahu orang Kedah kasut pun kasut, selipar pun kasut. Hak tu orang Kedah. Nak tahu orang Kedah ni mudah lah, saya dah tahu lah. Orang Kedah ni dia semua tak tahu. Orang Kedah ni, ni siapa nama tak tahu, confirm orang Kedah. Saya baru ni saya makan dekat kota Samarahan di Sarawak. Makan. Kita depa dia cakap kamek kita tu orang Sarawak tu. Sampai dia ambil order. Dia kata, encik makan apa? Tak tahu. Saya duduk pandang kau dah. Saya kata ni orang mana? Dia kata orang Lustaz. Oh lah, duduk situ. Dengar dia kata makan apa tak tahu, confirm orang Kedah, orang Lustaz. Dia duduk 9 tahun di situ, kahwin dengan orang Sarawak. Tak jaga main-main. Ni orang Kedah. Kita pergi tuan-tuan mengata ni pengalaman. Ada makcik tu kata, ustaz, makcik tak tahu nak abang lagu mana. Saya kata, awak makcik, anak makcik 5 orang, 4 orang pandai. Depa ni belajar luar negara, ambil medik, ambil hak ni masjid, hak ni hak ni. Oi, saya kata bagus lah. Tapi ustaz, hak seorang anak makcik ni ustaz, Allah, hak tui kan anak seorang. Saya kata, awak seorang ni belajar tak mau apa pun tak mau ustaz. Aduh, letih lah duduk di rumah, tak tahu. Saya kata, makcik, suami makcik ada lagi? Saya kata, suami makcik mati dah. Habis makcik duduk dengan siapa? Dengan budak tu. Saya kata, hak yang belajar bagus-bagus ni depa balik tak? Dia kata, balik ustaz. Depa duduk balik setahun sekali. Kena PKP 2 tahun tak balik ustaz. Oi, tak balik. Makcik duduk dengan budak tu. Saya kata, makcik, yang makcik beli barang, yang siapa yang bawa makcik beli barang? Hak tu. Yang angkat kait buah kelapa atas pokok, siapa yang duk kait? Budak tu. Kalau makcik demam, sakit, siapa bawa pergi klinik? Budak tu. Saya kata, makcik, silap-silap makcik mati pun atas riba budak ni. Nampak tak? Allah Ta'ala jadikan anak kita ada seorang hak tak berapa cerdik, dia duduk dengan kita, dia boleh menguruskan kehidupan kita satu masa bila kita memerlukan. Allah Ta'ala suruh kita reda dengan hidup ni tuan-tuan. Reda. Tidak. Ada orang dia tak boleh terima tuan-tuan, kencing manis tak boleh terima. Ada orang jenis tu. Pipi cik doktor, sangkut kencing manis. Dia kata, hai pakcik, dia bukan pakcik ni bukan border dia dah. Dia dah terkeluar border tu.
Dia kata berapa pula? Tak banyak cik, dalam 18. Wah, dia kata 18 tu kira sikit. Dah, ni memang teruk ni. Mana boleh, saya pengalaman sejarah tak ada kerja mana. Dia kata nak buat lagu mana? Ni baca. Cek lagi sekali. Cek lagi sekali. Cek 26. Queen naik pula dah. Ni dia tak boleh terima. Sebab itu tuan-tuan, orang yang kaya kata Nabi, orang yang redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan dia. Redha. Dalam hidup ni Allah Ta'ala tak jadikan kita ni semua senang. Tidak. Yang kat dalam dewan solat ni tuan-tuan, mungkin ada yang kaya. Mungkin ada yang kaya. Mungkin ada yang tak berapa kaya. Betul tuan-tuan? Tak berapa kaya. Yang ada kat dalam ni, ada tak rumah macam Datuk Alif Syukri punya rumah? Rumah dia 40 juta. Tuan-tuan boleh bayang buat rumah 40 juta. Dia punya lampu hiasan hak tengah ni tuan-tuan, yang ada apa tu? Kristal apa tu? Depa duk pasang kristal 10 jam batu tu. 10 jam. Tuan-tuan boleh bayang. Dia gantung guna kren dalam rumah, guna kren hak gantung. Lampu tu saja tuan-tuan 1 juta. Tuan-tuan boleh bayang? Kita tak ada rumah lagu tu, tapi kita ni tuan-tuan, jangan tanamkan satu benda yang kita jealous dengan harta benda orang lain tuan-tuan. Tapi kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Orang paling kaya laisal ghina an kasratil arad walakin ghina nafs, kata Nabi. Orang yang kaya, siapa orang kaya? Orang yang kaya adalah orang yang bukan kayanya hartanya, tapi orang yang kayanya jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-tuan, redha. Yang kedua, apa yang ada tuan-tuan adalah mim. Apa dia mim? Kita mendapat dan kita sentiasa mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta. Rugi. Kata Nabi, alangkah dilaknatnya orang yang memasuki Ramadan, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, laknatlah orang ni. Jibril doa, wahai Rasulullah, aku akan baca doa lalu kamu kena aminkan. Kamu aminkan. Apa antaranya? Alangkah laknatlah, cilakalah orang yang memasuki Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Dosa kita ni banyak tuan-tuan. Tidak? Banyak. Dalam masjid pun buat dosa juga ada. Di luar buat dosa, dalam masjid. Kita ni kalau dah duduk dalam masjid tuan-tuan, buat pahala, ni dia buat dosa juga. Dan lagi buat dosa tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dengan isteri. Dosa paling berat, dosa dengan mak bapak. Tidak? Dosa dengan mak bapak. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, maghfirah. Kemudian selepas Ramadan, kehebatan Ramadan untuk kita garap dalam bulan Syawal, apa dia tuan-tuan? Dad itu apa? Dhamanullah, jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rasa tak kita puasa hari tu tuan-tuan, itulah puasa kita, puasa yang terbaik sebelum ni. Tuan-tuan rasa tak lagu tu? Kalau tak rasa tuan-tuan, tuan-tuan sambung puasa 6 Syawal ni. Tak berapa hari lagi nak habis ni. Lagi 2 minggu apa? Lebih kurang 2 minggu lagi nak habis. Tuan-tuan dah start puasa 6 belum? Kalau dah, alhamdulillah. Dah habis pun ustaz, alhamdulillah. Yang belum start, kita ada masa lebih kurang 13 hari lagi. Saya sembang satu orang dekat Batu Gajah, Perak. Waktu tu dah 29 Syawal. Dia main datang jumpa saya, dia kata, ustaz puasa 6 lagi. Dia punya ayat pun. Saya kata, Haji, saya alhamdulillah lah, hari ni hari yang kelima. Esok lah kot. Esok lah Syawal, habislah esok insya-Allah. Okey. Bagus ya ustaz. Ustaz habis awal. Saya kata habis awal apa? Ni saat-saat kemuncak pun nak habis ni. Lepas tu saya tanya dia, abang habis dah? Saya tak banyak lagi ustaz, tinggal 6 hari. Dia kata dia tak banyak lagi, tinggal 6 hari. Agak-agak dia buat tak? Tak buat tuan-tuan. Dia kata saya tak banyak, tinggal 6 hari. Esok habis dah. Ni ada orang jenis tu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata siapa berpuasa Ramadan kemudian dia sambung dengan puasa 6 Syawal, umpama dia telah berpuasa sepanjang tahun. Ni
Apa dia Allah Ta'ala jamin kepada kita nanti tuan-tuan? Allah Ta'ala jamin orang yang memasuki Ramadan, dia keluar Ramadan, dia puasa dengan iman dan wahtisaban, kemudian nanti dekat akhirat ada satu pintu untuk dia, namanya Babur Rayyan, pintu khas untuk orang yang berpuasa dengan keimanan. Ini kita minta dengan Allah supaya puasa kita ni diterima oleh